Silakan Fatih, silakan. Okey, baik. Kalau tanpa buang masa, saya nak teruskan perjalanan. Tapi sebelum tu, mari kita bersembang sekejap. Lap peluh. Saya tak ada peluh lagi. Korang sabar sekejap. Hai Syahidah Rosli. What up Syahidah Rosli? Ifat, baca doa dulu Ifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma aftah alaina Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamimil khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ada dua doa. Ya. Okey, jadi tanpa buang masa kita teruskan perjalanan. Tapi sebelum tu Ifat, tutup komen Ifat. Semua dah ni. Okay, that's good. Touch up my position. Okay, sir, besar jerawat tak guna. Kau memang tak puas hati semua orang, betul? Okay, jadi tanpa buang masa kita teruskan perjalanan. Man, tolong tengok. Ni everyone lah, man. Apa? Meeting setting, tolong tengok. Okay, jadi saya bawakan perjalanan pada awak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hai. Saya bawakan awak untuk satu part yang mana student dia akan jadi isu dengan this game. Tapi untuk pengetahuan awak, benda ni dia punya basic datang daripada satu perkara sahaja. Yes. Ifat, minta maaf kau memang mute dua-dua device sekarang ya? Sebab tak nak ganggu Ifat, itu soalan. Ya betul. Ya betul. Betul. Betul lah. Sebab aku takut aku termute kau sebelah sini. Okay, memang kau mute aku kat sana. Okay, ngam. Thank you Ifat. Ya. No problem. Syakir Daniel, saya sebelum saya nak start, saya nak sampaikan satu message. Saya ada dapat banyak video TikTok yang ada tulis dia SYKRDNIAL. Adakah ni Syakir Daniel yang ada dalam ni? Kau ajak hang bab mengedit bukan main. Okay. Jadi macam ni. Saya bawakan awak terus untuk this game. Semua orang pandang bahasan. Okay. Thank you. Jadi, jom kita start. Here we go. This topic dinamakan sebagai Trigo. Trigo untuk 1 and 2. Okay. Jadi, saya bawakan awak Trigo 2. Jadi, Trigo ni dia akan jadi punya topik yang daripada form 4. Jadi, saya nak bawakan awak dua benda. Kita bersembang terus. Trigo, whatever it is, bila namanya Trigo mesti datang daripada right angle triangle. Again, dia mesti datang dari right angle triangle. Jadi bila right angle triangle, sekejap. Amin. Ya, everyone ni. Apa dia? Tolong tengok. Saya tutup komen. Okay, dia mesti datang daripada right angle triangle. Komen. Okay. Jadi bila right angle triangle, saya bersembang dengan awak. Here we go. Inilah right angle triangle. Tolong bagi tahu soalannya sekarang. Ifat. Kau kena tutup komen Ifat. Dekat sini. Dah buat. Ya. Thank you Ifat. Dah. Saya tak salah. Fatih. Baik, jadi macam ni. Sekali lagi, whatever it is, bila namanya Trigo, dia mesti cerita pasal right angle triangle. Sekejap, ini nampak tak? Okay, whatever it is, bila dia cerita pasal Trigo, dia mesti right angle triangle. Bila right angle triangle, saya nak bagi tahu awak, you mesti ada 90 darjah. Segitiganya mesti 90 darjah. Tolong jawab soalan Abbas. 90 darjah tu dekat sini kan? Korang jangan jawab ya. Kalau korang jawab ya, saya pukul korang. Saya cari rumah awak. Mana awak duduk? Perlis, Sabah, Sarawak. Saya cari. Awak takkan dapat dekat sini 90 darjah. 90 darjah tu dekat sini kan? Tak. Jangan. You jawab ya, saya cari semua orang. Saya cari semua orang. Babe, 90 darjah tu bukan di sini, tapi ini akan jadi 90 darjah always. Jadi untuk pengetahuan awak, saya tak nak sebutkan dua benda yang awak akan dapat. Satu adalah Trigo, okay? Satu adalah Trigo dan satu lagi adalah PT. Pythagoras Theorem. Jadi bila Pythagoras Theorem, ladies and gentlemen, saya tanya balik, depan 90 darjah ini akan jadi nilai H. Okay, logiknya, kalau ini adalah 90 darjah, depan 90 darjah adalah nilai H, itu akan jadi paling panjang tau. H akan jadi yang paling panjang.
So bila H jadi yang paling panjang, you must know dia ada dua benda je yang awak kena buat. Pertama, ada H. Yang kedua, cari H. Okay. Tak nak cerita panjang, kalau cakap pasal ada H, awak perlu tolakkan. Kalau cakap cari H, awak perlu tambahkan. Jadi dia akan jadi macam mana tahu? Okay. Ada H ditambahkan, maknanya awak akan dapat square root, bracket square. Okay. Saya tak nak cerita panjang, jadi macam ni. Kita bersembang jap. Matt, tolong adjust ni sikit. Matt, dia tak apa nampak. Dia jadi macam blur. Okay. Blur Yes. Okay, jadi saya cakap dekat sini contoh. Saya letakkan dekat sini adalah 8. Maknanya ada H ke cari H? Ada H. So bila ada H maksudnya awak perlu tambah ke tolak? Perlu ditolakkan. Maknanya contoh kalau saya letakkan sini 8, saya letakkan dekat sini adalah 3. You nak cari nilai dekat sini. Dia akan jadi macam mana babe? 1, 2, 3 square root bracket square minus bracket square. So you just masukkan nilai berapa yang? 83. Tekan kalkulator macam biasa, saya tak perlu ajar. Okay. Jadi, ini adalah form 5. Tapi topik form 4. Dah boleh dengar dengan jelas? Ya, aku rasa. That's good. Next one. Babe, kalau saya padam yang ni pula. Kenapa slow sekejap Okay, next thing. Hai Sulhana Eliana. Babe, let's say kalau saya letakkan dekat sini adalah 8, saya letakkan sini 11. Soalan, macam ni pula. Tak dengar? Sekejap. Okay, sabar jap. Okay, that's good. Kalau macam ni, awak perlu ada H ke cari H? Cari H. So, bila cari H, maksudnya awak akan dapat apa? 1, 2, 3, square root, bracket square, plus bracket square. Are you following me? Okay, that's good. So, dia akan jadi tambah. Okay, jadi kalau macam tu, mari kita bersembang sekejap. Anak-anak, pandang abang Azad. Okay, saya tak nak cerita panjang. Thank you. Saya tengok atas dengan bawah macam ni. Jadi macam ni kalau saya tanya yang ni, ada H ke? Saya padam. Okay, saya padam. Maksudnya yang ni, ada H ke cari H? Cari. So bila cari, awak akan dapat apa? 1, 2, 3, square. Perlu ditambah ke perlu ditolak? Kalau cari, perlu ditambahkan. Okay, so bila ditambahkan, maksudnya awak akan dapat square root, bracket square, plus bracket square. Sekali lagi, 1, 2, 3. Square root, bracket square, plus bracket square. Macam tu. Okey, jadi tak nak cerita panjang. Saya padam yang ni, saya letakkan dekat sini. Sebelah sana pula. Untuk saya tak nak ada gangguan daripada awak. Soalan, ini ada H ke cari H? Ada. So bila ada H, maksudnya awak perlu tolakkan. So bila tolak, maknanya yang ni akan jadi apa? 1, 2, 3. Square root, bracket square minus bracket square. That's good. Okay. Sekali lagi last one 1, 2, 3. Square root, bracket square minus bracket square. Itu game dia. Jadi ladies and gentlemen, saya tak nak cerita panjang. Pada siapa yang baru masuk, dia bertanya soalan, PT ni adalah Pythagoras theorem. Okay. Bila ini adalah Pythagoras theorem, awak akan dapat dekat sini. Ini game yang pertama. Kedua, trigo. Sampai bila awak mau takut, tuan-tuan? Bila namanya adalah trigo, 3 items only. Kita akan dapat dekat sini adalah sine. Yang kedua adalah cos. Yang ketiga adalah tangent. Betul? Sine, cos, tangent. Pada siapa baru masuk, hai, saya nak bagi tahu ini adalah topik daripada form 4. Tapi kita tengah belajar untuk form 5. Okey. Saya nak recallkan balik sebab kita nak bawakan soalan dalam SPM juga. Hai Zikrina. Jadi, macam ni. Awak tahu sin, cos, tangent, tak nak cerita panjang. Kita akan dapat dekat sini sin akan jadi O over H. So, sin O sin. So, are you following me? Next one. Cos, ka. Last one, tangent akan jadi toa. O over A. Betul, that's good. I do believe ada yang belajar bahasa Melayu. Boleh tak nak sampaikan macam ni? Pada siapa yang belajar bahasa Melayu, ini hanyalah simbol. So take it easy Wawa, take it easy Alimah, that's good. Jadi macam ni, good. Jadi saya tak nak cerita panjang, saya bersembang dengan awak. Kalau sini H, maksudnya sini akan jadi O. Betul?
Betul? Kalau sini H, sini akan jadi O. Di sini? No, jangan. You tak boleh cakap ini akan jadi O. Tak boleh. You must know one thing. Nak tahu O, dia akan ada dekat sini. Betul? No, tak boleh. Cantik, cantik. Tak boleh. Sebab awak hanya boleh tahu di mana H, di mana O hanya dengan adanya sudut 90 darjah dan sudut yang diberi. Meaning to say, depan 90 akan jadi H. Kalau saya cakap ini sudut, maknanya ini akan jadi O. Are you following me? Kalau saya tunjukkan lagi, gini, ini 90 darjah. Depan 90, H. Kalau saya kata ini sudut, maknanya ini yang akan jadi O. Can or not? Cantik. Jadi maknanya awak akan dapat dekat sini adalah A dan balance-nya akan jadi ya. Okay. Cantik, ngam. Tapi boleh tak kalau saya tak nak cerita panjang, saya just nak bagi tahu macam ni. Depan 90, H. Depan sudut O. 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 Boleh? Okay, saya test awak jap. Walaupun kita jauh di mata. Tapi saya bersembang. Awak jawab Jawab je. Depan 90. Depan 90. Depan 90. Depan sudut. Depan sudut. Depan sudut. Depan H. 90. Saya tak tahu awak cakap apa tapi saya percaya. Awak cuba untuk menjawab. Sekali lagi last one. Kita bersembang. Walaupun jauh di mata tapi saya dapat rasa benda itu dalam dada saya. Thank you. Now, depan 90. H. Depan 90. H. Depan 90. H. Depan sudut. O. Depan sudut. O. Depan sudut. O. Depan H. 90. Okay, that's good. Depan O. Sudut. Terima kasih. That's good. Baik. Habis sepanjang tu, jadi macam ni. Tak nak cerita panjang. Kalaulah contoh. Okay, saya bersembang dengan awak dekat sebelah sini. Saya letakkan dekat sini adalah sudut. Saya letakkan dekat sini adalah O, 90H. Okay, sini akan jadi A. Just nak bagi tahu je, laju punya. Letakkan sini 7, 5, sini letakkan 7. Maksudnya awak ada O dengan H. O. So, sign. That's good. Next one, kalau saya padam yang ni, saya letakkan sini yang 7. Awak ada O dengan A. O-A. O-A. Toa. Kan. That's good. Itu sahaja. And last one, macam mana kalau saya letakkan sini pula adalah A dengan H. A dengan H. Diam semua orang. Korang jawab betul-betul. Kos. Okay, korang jangan macam-macam. Kak. Terima kasih. Ini saya risau. Kot lah kita tengah cakap macam ni, orang dekat luar dengar, dia kata apa kita buat dalam ni. Okay, jadi babe, awak dapat buat A dengan H, itu akan jadi K. Is that all? Yes. Okay, jadi macam mana kalau dia sampai dalam soalan? If what? Silakan. Tolong unmute. Fatih, Assalamualaikum. Fatih. Mana if what? Ya, saya. Hello, Fatih. Can you? Ahmed, tolong. What? Unmute. Dah mute ke belum, Ifat? Tolong unmute. Boleh dengar suara tak? Saya Ifat hilang. Dah. Buat. Jap. Sudah unmute awak. Okey, dah. Boleh dengar? Audio. Okey. Boleh dengar, Ifat? Boleh dengar Okay, silakan, Ifat. Okey. Hai semua, sekarang kita sambung untuk bila jumpa dengan soalan. Bila jumpa dengan soalan, ramai orang dia reti buat. Contoh soalannya adalah macam ni. Jumpa soalan macam ni, alah biasa. Lag. Okey ke? Yang di sana boleh dengar? Okey? Ngam. Lag ke? Okey, boleh je senang. Okey je. Okey, saya teruskan Untuk siapa yang kata lag tu mungkin awak punya internet tak berapa kuat. Saya teruskan. Ini adalah contoh soalan trigo. So soalan trigo jumpa macam ni, ramai orang reti buat. Apa nak buat? Kita nak dapatkan nilai X. Nak dapatkan nilai X, apa kita buat? Kita akan pindahkan sign. Bila kita pindahkan sign ke sana, apa yang berlaku? Dia akan jadi sign inverse. So that dia akan jadi X bersamaan dengan sign inverse 0.5. Okay, now nak buat apa?
kita akan tekan calculator. Okay, bila kita tekan calculator, kita akan dapat berapa? Tekan shift sign. Oh, sign inverse ni untuk pengetahuan dia adalah shift sign tau. So tekan shift sign 0.5, kita akan dapat 30. Okay. So once kita dapat this 30, dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Dah belum. Belum. Kenapa belum? Itulah bezanya bila kita belajar trigo yang upper form dan juga lower form. Masa lower form dulu, kalau kita tekan shift sign, shift cos, shift tangent, done. Tetapi sekarang bila dia adalah upper form, kita kena consider 4 kuadran. So that, tolong ingat semua orang, bila kita tekan shift, kita tekan inverse. Yang ini ada satu nama. Nama dia yang 30 ni, nama dia adalah reference angle. Sebut ramai-ramai, reference angle. Sebut ramai-ramai, reference angle. Dengar tak? Apa? Sudut rujukan. BM dia sudut rujukan. Tapi kita guna terms English reference angle. So this reference angle berada di mana? Dia akan berada di semua kuadran. Kat mana kuadran pula? So sekarang saya lukiskan, korang tengok betul-betul. Okay, saya lukiskan begini. So inilah paksi X, ini adalah paksi Y. Okay. Mungkin sebelum ni kau pernah dengar all science teacher crazy, anak add sugar to coffee, ataupun kalau Sir Fatih korang dia suka guna ni tau. Abang Sin terlalu comel. Ikutlah, kau nak ikut mana-mana pun. Tenang, izinkan saya bercakap. Okay. Silakan. Dengar sini baik-baik. Ya. Ifat, suara. Ifat, slowkan, matikan salah satu device Ifat. Audio dekat salah satu device. Dah. Okey dah. Ifat, aku bercakap sekejap boleh Ifat? Alang-alang kau dah buka ni. Boleh. Okey, thank you. Yang ni tak nak. Saya tak nak awak ada sayang tapi curang. Tak mau. Saya tak nak awak hafal macam-macam. Sebabkan awak ada dengan session dekat saya ni, saya nak awak sebut apa yang saya sebut. Okay, by the way, my name is Muhammad Fatih Hussein. Fatih Hussein tu adalah nama saya. Okay, jadi my family members akan panggil saya sebagai Hussein. Okay, jadi saya awak nak sebut, saya nak awak sebut macam ni. Abang Hussein terlalu comel. Abang Hussein terlalu comel. Sebut. Korang tak sebut, saya cari rumah korang. Silakan. Kalau awak tak sudi nak cakap Abang Hussein terlalu comel, saya ada satu jalan untuk awak. Amalkan solat, tinggalkan cewek. Ingat sama-sama? Amalkan solat, tinggalkan cewek. Yeah. Okay, silakan Ifat. Okay, saya sambung. Sekarang ni Ifat, silakan. Tolong unmute aku satu lagi. Tolong unmute aku punya yang satu lagi. Ifat, engkau tak on lagi mic tu Ifat. Tak boleh on. Kau tak boleh on balik mic tu. Ifat tak on mic. Tak boleh on. Aku tak host. Oh, unmute. Dia ni. Unmute the audio. Ya. Ifat tak on mic. Dah. Ya, cop. Minta maaf saya kena betulkan sini. Ifat, untuk mengelakkan dia bouncing dan bunyi berdesing tu, salah satu device kau ni kau kena off dia punya audio, dia punya speaker. Mic jangan off. Tutup speaker je. Speaker. Yang contoh device yang depan ni, device yang Fatih ni, kau slowkan terus dia punya volume. Salah satu lah. Okay. Minta maaf. Okay, sekarang better. Yes. Tak perlu tutup mic pun Okay. Okay, bye. Teruskan. Sekarang ni, semua dah boleh nampak muka saya
Okay, saya sambung balik. Yang tadi Fatih duduk cakap Abang Sin terlalu comel tu, dia berada di sini. Abang Sin terlalu comel. Okay. So, saya sambung balik pasal saya punya reference angle tadi. Reference angle, suara dah macam mana ni? Okey ke Abang Sin tak comel? Saya teruskanlah, saya rasa okey ni. Okay. Fatih dengar double suara. Sekali lagi. Tak double. Sabar semua orang. Sorry ya. Okay, suara dah okey. Suara dah okey semua orang? Okey. Okey. Jadinya sekarang yang reference angle ni saya cakap tadi, reference angle berada di semua kuadran. Jadi, tapi dekat mana? Dekat X sahaja. Dekat paksi X. Saya tarik sini, saya tarik sini, saya tarik sini, saya tarik sini. So di sini 30. Di sini pun 30, di sini pun 30, di sini pun 30. Reference angle berada di semua. Okay. Now, apa semua orang nak kena buat? Semua orang nak kena reti buat adalah kena pandai baca semua kuadran. Tak dengar? Dengar ke suara saya sekarang? Ada yang kata tak dengar? Dengar. Siapa yang tak dengar tu mungkin awak mute-kan volume something lah. Awak check balik Yang lain semua kata dengar ni. Okay. So, reference angle berada di semua kuadran. Macam mana nak baca setiap kuadran tu yang penting. Kenapa? Untuk setiap trigo ada 2 jawapan. So now, awak ingat balik, awak tekan sign inverse. So 30 ni, adakah jawapan? Belum tentu lagi. Tapi nama dia apa Reference angle. Berada di mana? Semua kuadran. Dekat paksi mana je dia sentuh? Paksi X. Nampak? Paksi Y, dia tak sentuh. Okay. Now, make sure kena reti baca. Macam mana nak baca ni? Okay, saya telah sikit. Okay, semua orang tengok sini. This is how you read. Ingat reference angle tadi kita berapa? 30 kan? So 30 daripada first quadrant baca dia adalah sini. Siap. Okay. Dekat sini adalah reference quadrant 30. Okay. And then second quadrant. Macam mana nak baca? Dia akan jadi macam ni. Tengok Berapa dah? 180. Tapi kalau awak ingat tadi ni kat sini kan, kalau kita X 180, dia dah terlebih daripada garisan biru ni. Kita kena baca sampai garisan biru je. Okay, second quadrant baca sampai this line, third quadrant this line, fourth quadrant this line. Okay, again one more time. First quadrant daripada sini kita akan baca chart. First quadrant adalah reference angle. Kita baca je 30. Second quadrant adalah macam ni. Tak. 100 berapa? 180. Dah terlebih sudah. Mana line biru? Sebelum. Jom. So dia akan jadi macam ni tau. 180 tolak 30. Dia naik sikit. 180. Terlebih sudah. Dia patah balik sikit. Berapa tadi? 30. So 180 tolak 30. And then third quadrant. Dia akan jadi macam mana? Tak. 180. Dah sampai third quadrant ke belum? Belum. Okay, so third quadrant berada di mana? Di bawah. So dia akan jadi 180 tambah 30. And the last one, the fourth quadrant dia akan jadi macam ni. 360. Tapi sudah terlebih. So kita akan tolakkan reverse balik. So kita tolakkan reference angle, tolak 30. So dia akan jadi 360 tolak 30. So saya kembali kepada saya punya whiteboard. So dekat sini, dekat first quadrant, macam mana baca? Kita just bacakan dia punya reference angle. Sebab dia tak 30. So dekat sini kita baca macam mana? 30. Kuadran kedua, macam mana kita nak baca? Ya. Tolak sikit. Tolak sikit. 100 pusing sampai habis, 180. Alamak, terlajar lah. Kita nak baca sampai biru ni je. 180 tolak 30. Tolak 30. Third quadrant. Yes, betul. Siapa yang kata 150 tu betul. Okay. Third quadrant.
Kita sampai baca biru ni tau. Okay, one more time. 180. Dah sampai belum di line biru? Belum. So dia akan jadi 180 tambah 30. Dekat sini adalah 180 tambah 30. 210. Yes, siapa yang kata 210 betul? Okay, tapi yang saya tengah cakap ni adalah macam mana nak dapat nilai dia Okay, and the last one adalah pak 360, tapi kita nak sampai line biru je. 360 dah terlebih. So 360 kita patah balik sikit, tolakkan dengan 30. So dekat third quadrant adalah 360 tolak 30. So that is how, ya betul 330. And that is how you baca di setiap kuadran. Okay. One more time. One more time. Mana saya punya okay. Sekali lagi semua orang. Sepadam. Kita try sama-sama. Okay. Sekarang ni ASTC tu apa? Sabar jap. Saya nak ke situ lah ni. Okay, now tadi semua orang sin inverse 0.5 kita dapat 30. Adakah 30 ini jawapan akhir? Bukan. Nama dia apa? Nama dia adalah reference angle. Ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah sudut rujukan. Okay, sudut rujukan berada di mana? Berada di semua kuadran. Sini adalah paksi X, sini adalah paksi Y. So sudut rujukan berada di semua kuadran. Sini. Dia sentuh paksi mana je? Paksi X sahaja. So kat sini sentuh paksi X 30, sentuh paksi X 30, sentuh paksi X 30, sentuh paksi X 30. Okay, now. Tadi kita ada Abang Sen terlalu comel. Tak apa, kita letak je dulu. A, S, T, C. Abang Sen terlalu comel. Kita akan ikut putaran 360 Okay. Now, kita bacakan sudut di setiap kuadran. Yang ni, kita baca apa Kita akan baca directly reference angle 30. Dekat sini, macam mana tadi? Macam mana? Cepat, pantas. 180 tolak 30. Yang ketiga. 180 tambah 30. Yang keempat. 360 tolak 30. Okey. So, bila kita dah tahu nak baca semua kuadran, kena ingat satu perkara. Setiap trigo ada dua jawapan. Macam mana kita nak tahu dua jawapan tu yang mana satu? So maksudnya kita ada 4 sekarang ni. 1, 2, 3, 4. Kita hanya akan baca 2 je. Macam mana kita nak tahu baca mana? Kita akan tengok soalan asal. Soalan asal, kalau perasan dekat sini, kita ada sin X 0.5. Okay. So sin X 0.5. Sin 0.5 positif ke negatif? Positif. Okey. Sekarang saya nak explain apa pula ASTC ni. Bila A maksud dia sin, cos, tangent positif. A bermaksud all. Maksudnya all trigo positif. So all sin, cos, tangent positif. Okey, dekat sini sin. Bila dekat sini sin, sesiapa yang tertera dia positif. Maksudnya kalau dia tak ada, dia negatif lah. Contoh dekat sini. Sin positif. Dia tertera kan? Positif. Maksudnya apa berlaku dekat cos dan tangent di sini? Positif ke negatif? Cos dengan tangent dekat sini negatif. Okey. Laju punya. Kau ready untuk reply dekat chat Dekat sini. Siapa yang positif? Tangent. Yes. Maksudnya siapa yang negatif? Sin dengan cos. And the last one. Siapa yang positif? Cos. Siapa yang negatif? Tangent dan juga sin. Again, kita kembali ke soalan. Sin positif. Dekat mana sin positif? Sin positif of course berada di all dan juga berada di sin. Dekat sini, sin negatif. Dekat sini, sin negatif. Jadinya dua tempat yang kita baca adalah kuadran 1 dan juga kuadran 2. Makanya, jawapan akhir kita, jawapan kita X ni adalah kita akan ambilkan jawapan dekat kuadran 1 dan kuadran 2 sahaja. Dia adalah 30 dan juga 180 tolak 30 adalah 150. Yang ni dengan ni nak ambil tak? Tak. Dia ambil 2 je. Ya begitu. Okey, katalah saya tukar sikit soalan.
Saya tukar dekat sini, saya tak nak 0.5. Saya letak dekat sini negatif 0.5. Sudah. Sudah. Macam mana nak buat pula? Okay, now saya nak masing-masing korang tekan kalkulator. Korang tekan kalkulator yang ni, korang inversekan sign, baru dapat. Berapa korang dapat? Okay, untuk mengesahkan apa yang korang dapat, saya tekan juga shift sign negatif 0.5. Okay, negatif 30. Siapa yang dapat negatif 30? Siapa yang dapat negatif 30? That is wrong. Wrong. Kenapa wrong? Sebabnya bila kita nak inversekan trigo, kita sin inverse, kita cos inverse, kita tan inverse, jangan masukkan negatif. Negatif dekat sini untuk tentukan kuadran sahaja. Jadinya apa yang kita buat adalah kita just sin inverse 0.5 je. Maksudnya sama macam tadi lah. Jangan masukkan negatif masa inversekan trigo. So kita akan tetap dapat 30. And 30 tetap akan jadi reference angle. And reference angle tetap akan berada di semua kuadran. So sekarang ni soalan dia sama je. Cuma kita nak baca yang mana sekarang? Adakah kita masih baca kuadran 1 dan juga kuadran 2? Itulah yang akan jadi lain. Sekarang ni disebabkan sign negatif. Kita just tukar baca kuadran. Sign negatif berada di mana Kuadran 1 ke? Tak. Kuadran 2 ke? Tak. Dia berada di kuadran 3 dan kuadran 4. So bila dia berada di kuadran 3 dan kuadran 4, sign negatif, kita punya jawapan adalah dekat kuadran 3 dan kuadran 4. Okay, kuadran 3 adalah 180 tambah 30, 210. Kuadran keempat, 360 tolak 30, 330. So jawapan kita untuk X adalah 210, 330. Tetap dapat 2 jawapan. Jadinya sekarang bila korang tekan sin inverse, cos inverse, tan inverse, belum tentu itu jawapan. Tapi nama dia apa? Reference angle. Kalau positif, dia jawapan. Kalau negatif, dia bukan jawapan. Korang akan baca kuadran ini luar. Bergantung pada Abang Sin terlalu comel tadi lah kan. Okay, so itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk lagi power korang kena buat latihan lah. Now saya serahkan kembali kepada korang punya Abang Sin terlalu comel. Fatih masuk. Kau mute je Fatih. Terima kasih kepada rakan di studio. Itulah jenis yang pertama. Jadi pada sambil tengah buatkan tadi tu, saya tengok juga apa soalan-soalan yang awak tanya. Okey, yang ni adalah soalan yang lebih kurang sama macam AdMath juga ya. Jadi tolong take note, awak hanya perlu ambil nilai yang positif. Bila tekan inverse, awak hanya perlu tekan inverse yang positif. Okey. Negatif tu hanya nak menentukan kuadran. Mesti ingat Abang Sin terlalu comel. Terima kasih. Diam. Abang Sin tak comel. Diam. Jadi baik, kalau macam tu, tak apa. Boleh tak saya nak bagi tahu awak, kita tolak dulu yang tu, maksudnya saya bawakan awak pula part yang kedua. Boleh? Tapi nanti kalau ada apa-apa persoalan, dipersilakan tanya kemudian. Now, next one. Ini game yang pertama. Saya bawakan pada awak. Okay. Baik. Sekarang ni, student bila jumpa soalan macam ni, tak tahulah apa dia punya masalah dia. Jumpa macam ni, rasa macam dunia nak kiamat. Take it easy, tuan-tuan. Jangan risau. Yang ini pertama, dia suruh cari apa dekat situ? Okay, dia suruh cari tan Y, betul? So, bila dia suruh cari tan Y, tan, toa, oa, O over A. Maknanya sekarang ni, awak kena cari apa yang O over A. Betul ke tidak? Tapi, saya nak tanya satu benda. Ini sudut dekat luar ke dekat dalam triangle awak? Dekat luar. So, bila ini adalah sudut tapi dekat luar, take it easy. Anggap je macam dia ada di dalam. Saya gunakan marker biru. Jadi, awak akan dapat ini sudut dalam dia. Anggap je macam dekat dalam. Boleh? Now, babe, tell me.
Depan 90H. Depan sudut O. Ini akan jadi A. Do you still remember? Tarang. Okay. Depan 90H. Depan sudut O. Jadi, awak akan dapat dekat sini A. Soalan, dia nak cari tan. O over A. Si kita ada O. Kita ada A tak? Tak ada A. So, bila tak ada A, soalan saya, kalau sini H, dia bagi nilai H. So, bila bagi nilai H, soalan saya, ada H ke cari H? Okay, ada H. Bila ada H, ditambah ke tolak. Korang bijak. Lebih on. Maknanya awak akan dapat apa, babe? Square root, bracket square, minus bracket square. Square root, bracket square, minus bracket square. Jadi awak akan masukkan nilai 25, sini akan jadi berapa? 7. Tekan kalkulator, jadi jawapan dia berapa, babe? 24. Satu pesan saya, sebabkan saya tengah bercakap mungkin, okay, dengan seluruh rakyat yang ada dalam Malaysia, mungkin ada antara kita tersilap tekan kalkulator. Pada siapa yang dah dapat, that is very good. Tapi izinkan saya tunjukkan awak dulu cara tekan kalkulator yang betul. You jangan tekan kalkulator macam ni. Square root. Okay. Lepas tu awak buat apa? Bracket 25 kuasa 2 ditolakkan dengan 7 kuasa 2. You tekan macam ni. This is wrong. Tak boleh. Awak kena tekan kalkulator tu macam mana? Ini okey, letak dekat luar. No, this is wrong also. Babe, you must know one thing. Kita akan buat dia jadi macam ni bila tekan kalkulator. Maknanya sekarang ni awak akan dapat 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 tutup bracket. Ini cara betul tekan kalkulator. Mesti tahu. Okey, jadi sekarang ni bila awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan 24. Ini cara tekan kalkulator. Baik, saya patahkan balik pada awak punya soalan. Okey, jadi awak dah dapat dekat sini, O dah ada, A dah ada. O dia bagi, 7 dia bagi. A dah dapat 24. Jadi maksudnya sekarang ni awak dah cari tan Y adalah O over A. O berapa? O adalah 7. A berapa? 24. And this will be your final answer. Betul? No. This is wrong. You must know one thing. Yang mana dekat sini Y yang kita dapat tu Y dekat dalam ke Y dekat luar? Y yang awak dapat ni dekat dalam ke dekat luar? Luar. So bila Y tu dekat luar, babe, dia cuma nak cari tan Y sahaja tapi Y tu dekat luar. And tell me, luar ni sudut obtuse, betul? Sudut awak punya apa? Cakar bahasa Melayunya. Jadi bila cakar, tengok balik awak punya kuadran dekat sini. Cakar tu yang 1 ke 2 ke 3 ke 4? Which one? 1 ke 2 ke 3 ke 4? 2. Cakar dekat 2. Ini cakar. Okey. Jadi bila ini adalah cakar, awak akan dapat berapa grade? Rumahnya adalah sin. Bila rumah sin, siapa yang nak masuk? Rumah sin, tapi yang ditanya itu adalah tangent. Maka dia akan jadi negative. And this will be your final answer. Yes. Okay. That's good. Thank you, Nicholas Chan. Mizan Ikhwan. Thank you. Jadi, saya just nak highlightkan one thing supaya saya boleh bawakan benda yang lebih besar. Pandang abah. Okay. Macam ni soalannya. Kalaulah dia tanya dekat sini tan, jangan risau. Tan adalah O over A. Okay. Izinkan saya terangkan pada awak. So, take it easy. Pandang abah. Okay. Bila dia tanya tan, dia adalah O over A. O awak adalah 7. Ada A tak? Tak ada. So bila A tak ada, awak kena tahu kita ada H. So bila ada H, maksudnya dekat sini awak akan buat apa? Yang ni ada H, ditolakkan. So bila tolak, dari sesuai awak akan dapat macam tu. Okey, dapatlah jawapan dia 24. So bila dah dapat jawapan 24, soalannya ialah Y awak ni dekat dalam ke dekat luar? Luar. Luar tu adalah sudut cakar. Okey. So bila cakar, maksudnya ni kepada Alia yang bertanya kenapa dia jadi negatif? Ini sudut cakar. Macam mana nak tahu cakar? Cakar lebih daripada 90 darjah. Kalau tak tahu macam mana lebih 90 darjah, tolong belajar balik. By the way, pernah masuk form 3? Okay. Jadi cakar tu adalah obtuse, betul. Jadi macam ni. Kalau rasa tak sure balik, tolong tengok Amir Makruf punya Instagram untuk belajar balik basic-basic macam ni. Amir Makruf punya Instagram. Boleh? Tolong follow Amir Makruf punya Instagram. That's good. Okay. Jadi babe, saya faham balik. Jadi awak dah dapat ni adalah sudut cakar. Bila cakar itu adalah pada kuadran yang kedua. Bila kuadran kedua itu adalah rumah sin. Siapa nak masuk? Tangent.
Rumah sin nak masuk dia tangent, dia akan jadi negatif. That's it, itu sahaja. Okay, jadi tak apa. Saya bawakan awak soalan jenis yang kedua. Pandang abang? Lepaskan pensel, lepaskan pen. Saya bawakan awak soalan yang menganjing. Okay, ini adalah soalan yang menganjing. Okay, yes. Soalan menganjing dia macam mana tahu? Fatih. Soalan pertama, perlu risau dengan awak punya sudut dekat luar? Tak. Luar ni adalah sudut cakar, betul? Kenapa dia sudut cakar? Sebab dekat situ awak dapat lebih daripada 90 darjah. That's good. That's good. Now, please tell me one thing. Awak dapat dekat sini sudut luar, cari je macam dekat sudut dalam. Confirm ini akan jadi 90 darjah, depannya akan jadi O, ini akan jadi A dan sini akan jadi H. Are you following me? Okay, cantik. Okay, cantik. That's good. Now, soalan saya, berapa panjang daripada sini ke sana? Awak akan dapat sini 8. Sebab ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Panjangnya akan jadi 8. Okay, so sini akan jadi 8. Kau jangan tanya benda-benda macam ni. Sir, bukan negatif 8 ke sir? D, ini panjang D. Panjang bila masa ada negatif D. Cakap. Bila... Tak, saya tak marah. Saya bagi tahu. Okay. So, negatif tak wujud. D, cakap dengan saya. Berapa, contoh orang tanya jarak. Berapa jarak rumah saya nak pergi ke Kemat? Okay, ataupun 7-Eleven. Rumah saya nak pergi 7-Eleven. Negatif 7 km. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Syiah mana kita belajar, tuan-tuan? Belajar mana? Okay, jadi babe, you must know one thing. Yang mana dia punya panjang akan jadi positif 8. Sebab kita tengah cakap panjang. So, tinggi dia berapa sini? 15. Okay. Jadi sini awak akan dapat, kalau saya keluarkan dia akan jadi macam ni . So sini akan jadi 8, sini jadi 15. So ini adalah sudut awak. Makanya ini akan jadi AO, AH. Dia tanya cos. K, A over H. A over H. Maksudnya dekat sini awak akan dapat A over H. Soalan saya, A ada tak? Ada. H ada tak? Boleh cari. Okay, H ni macam mana nak cari? Soalan, ada H ke? Cari H. Cari H. Tambah. That's good. Thank you. Maksudnya awak akan dapat square root, bracket square plus bracket square. 8, 15, dapatlah 17. Ni tekan kalkulator Jangan takut tekan kalkulator Kita dah ada teknologi tau. Kalkulator. So babe, awak dapat situ adalah berapa? 17. Jadi saya patahkan balik. Awak ditanya cos akan jadi A over H. A kita adalah 8. H kita adalah berapa? 17. Can or not? But the problem now, awak punya sudut ni dekat dalam ke dekat luar? Sudut ni sudut tu dekat dalam ke luar? Luar. Dan itu adalah sudut apa? Cakar. Sudut cakar. Siapa yang nak masuk? By the way, saya recallkan balik. Ini akan jadi awak punya apa? Quadrant 1, quadrant 2. Okay, ataupun kita punya apa? Abang Sen terlalu comel. Diam semua orang. Abang Sen terlalu comel. Jadi babe, awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi apa? Rumah sin. Ini akan jadi cakar, which is yang nak masuknya akan jadi ini. Okay. Ini adalah sudut cakar, dia adalah rumah dekat sini. Yang nak masuknya adalah cos. Rumah sin, yang nak masuk cos, so dia akan jadi apa? Negatif. Okay. And this will be your final answer. Okay, that's good, that's good. Okay, that's good. That's good. Okay. Jadi, itu mesti dia punya jawapan. Jadi, apa kata awak take note dulu. Ambil gambar sekejap. Oh, okay. Okay, that's good. That's good. Okay, jadi itu akan jadi jawapan dia, boleh? Okay, sekarang ni, apa kata kita upgradekan soalan, kita pergi pula pada bahagian yang seterusnya. Ifat? Ya. Saya. Okay, kalau sudut dalam, tak ada isu lah. Sudut dalam cari macam biasa lah. Betul. Boleh. Jadi isu sudut dekat luar. Okay, Ifat. Dengar Ifat? Ya, dengar. Dengar. Kau teruskan ke aku teruskan? Kau teruskan. Aku teruskan dulu. Aku tak dengar suara kau. Kau kena unmute. Kena unmute. Camera blur. Ifat? Okay, dah dengar.
Okay, Ya. sekarang ni kau nak bawakan untuk part yang kedua betul? Aku rasa stick to the plan. Aku bawakan satu contoh dulu boleh? Kau buat satu, aku buat satu. Dah, cukup. Okay, lepas tu habis. Okay, Ngam, teruskan. Okay, Ngam. Dah ambil gambar? Okay. Kalau bukan sudut cakar tak ada masalah. Dia akan jadi always positif. Kalau sudut 90 darjah, dia adalah acute, dia akan jadi positif. Sekali lagi Okay. Kalau dia adalah sudut kurang daripada 90 darjah, maksudnya awak dapat dekat all semua dia akan jadi positif. Okay, habis. Jadi, ambil gambar dah? Kalau dah, saya bawakan awak next question. Okay, ini game yang seterusnya. Okay, that's good. Saya bawakan awak satu garisan sini, satu garisan sana. Oi. Sini akan jadi P, R, sini akan jadi S. Sorry, P, Q, R. Boleh lah. P, Q, R. So, saya letakkan ini adalah 25 cm. Sama je. Dongak P dari R sama dengan berapa? 28 degree. Tinggi PQ. Okay babe, jadi dengarlah cakap apa sampai sudah yes. Alang-alang benda ni saya bawakan sikit upgrade level. Ini akan jadi you punya elevation dan juga you punya depression. Okay, that's good. Depression and elevation jangan risau, tak ada apa pun. Dongak, sudut dongak dengan sudut tunduk sama je. Okay, jadi bersepar dengan abang lepaskan biasa, lepaskan pen. Saya gunakan marker merah. Okay, macam ni. Yes. Dia kata dongak P dari R. Boleh tak dongak ke elevation ke depression ke, you tak payah nak depress sangat. Okay, yang ni kalau dalam bahasa Melayu dongak adalah you punya elevation. Okay, so P dari R tak ada apa pun. Elevation P from R. Okay. Okay, jadi babe, sekarang ni awak nak dapatkan dia punya game simple. Take it easy. Bertenang. Bersama dengan awak. Abang. Okay. Dia kata apa tahu? P dari R. Awak bersama dengan abang P dari R. Dari mana? Dari R garis. Okay, sekali lagi kita bersembang. P dari R. Dari mana? Dari R garis. Maknanya P dari R. Dari R. R digariskan. Are you following me? Tapi R ni nak pandang siapa? P. Inilah P. So, P dari R. Dari mana? Dari R garis. Dan garisan tu mesti garisan yang melintang macam ni ya. Okay, mesti. Okay, jadi R ni nak pandang siapa? P. Inilah P. Just tarikkan. Okay, mesti tarikkan. Soalan saya, sudut mana yang kurang daripada 90 darjah? 90 darjah tu yang aha ke yang Jawab soalan abang. Aha ke that's good. So ini akan jadi 28. That's it. Itu jawapan dia. That's good. Okay. Jadi babe, soalannya sekarang ni dia suruh cari tinggi PQ. Ini lah PQ. Sampai sini dia ingat kita tak belajar ke? Come on. Kita belajar sungguh-sungguh, betul? Kita pun bangun pukul 3-4 pagi sebab kita belajar matematik, betul? Betul? Tak guna semua orang. Okay, jadi babe macam tu. Awak akan dapat dekat sini ada 90 darjah, depan ni jadi H. Depan 90, H. Depan sudut O. So sini jadi apa? A. Soalan saya, yang awak dapat dekat sini adalah A. Yang kita nak cari adalah O. So melibatkan O dengan A. O, A. O-A. Toa. Tangent. That's good. Jadi maksudnya awak akan dapat tan theta equals to O over A. O ada tak? O ada tak? Tak ada. Okey, sebab itu yang kita nak cari. A ada tak? Ada. A berapa? 25. Sudut ada tak? Sudut ada. Berapa tu? 28. Maknanya sekarang ni awak akan dapat tan 28. Okey, sama dengan O over 25. So babe nak cari O, ini bahagi bawa sebelah jadi apa? Darab. Tan 28 darabkan dengan tan 28 darabkan dengan 25. Okey, so tekan kalkulator awak akan dapat jawapan. Tan 28 darabkan dengan 5. So babe awak akan dapat tan berapa? 28 darabkan dengan 25. So awak akan dapat 13.29. So O sama dengan
13.29. Maknanya tinggi sini akan jadi 13.29. And this will be your final answer. Okay, that's good. Kenapa Tan? Okay, thank you. Okay. Pandangan bahasan? Saya just recallkan balik untuk semua-semua orang dapat dia punya game. Soalannya yang pertama ialah awak nak cari dekat situ adalah dia punya tinggi PQ. Okay, saya bersembang lepas ni awak pergi dengan Sir Ifat. P, perlu ke risau pasal elevation ke depression? No need. Elevation, depression, persetankan. Thank you. Buang je. Awak tengok P dari R. P dari R. P dari R. Dari mana? Dari R. R garis. R garis kan tu jadi macam ni. Okay. Dari R, ini dia. R garis kan. So, babe, R nak pandang ke P. Ini P awak. Tarikkan dia. Sudut yang awak akan ambil mesti yang kurang daripada 90 darjah. Sini ke sana? Sana. Cantik. Bila dah dapat macam tu, soalannya ialah awak nak kena cari tinggi PQ. Ini tinggi PQ. So, bila tinggi PQ depan sudut O. Betul kan? So, bila sudut O, bila tingginya adalah O, sini adalah A dan sini adalah H. You ada nilai A, you ada O. Babe, ada nilai O dengan A. Oa, Oa, Toa. Sebab tu kita pakai tangent. Okay, bila dah pakai tangent, maksudnya sekarang ni awak dapat tangent 28 sama dengan O over A. O tak tahu sebab kita nak cari yang O tu. Okay, next one. Awak akan dapat dekat sini A kita adalah berapa? 25. Awak just darab dan awak akan dapat jawapan. Are you following me? Okay, that's good. Okay, that's good. Okay, jadi babe, habis part yang tu, apa kata awak pergi tengok Sir Ifat pula? Okay, kembali dengan saya semua. Okay, Fatih tolong unmute. Fatih unmute, Fatih. Fatih tolong. Fatih. Oh, nak ambil gambar Okay. Ifat? Okay, dah dengar? Dah? Okay semua, kita dah nak habis. This is the last question. Get ready all. Okay, dengar Fatih? Boleh teruskan? Okay, so sekarang ni, tadi Sir Fatih dah tunjukkan. Okay, siapa yang tak gambar sabar Nanti korang akan nampak balik dekat Fatih punya, jangan risau. Yang ni adalah sambungan tadi apa yang Sir Fatih buat. Ini adalah contoh soalan yang lain pula. Tapi benda yang lebih kurang sama. First kali, apa yang dia kata? Dia cakap sudut dongak P dari Q. Dari mana? Dari Q. Q garis. Okay, Q akan garis. Garisan melintang. So, garisan melintang, Okay. Kemudian, P dari Q. Sudut dongak. So, apa nak buat? Daripada Q ni, kita pergilah kepada P. And again, mana yang kurang 90 darjah? Kurang 90 darjah, sudutnya berada di sini. Okay, sinilah dia theta tadi. Now, apa yang diminta? Dia nak sudut dongak. Dia suruh cari theta. Macam mana kita nak cari theta? So, kita akan gunakan soh, kah, tua. Apa je garisan yang kita ada? Sini ke ada tak? Ada tak? Ada. Mana? Ni. Mana? Ni. 4 cm. Dia dah bagi M ke S ni 4 cm. So, bila kita buat garisan melintang, so of course yang ini dengan sini sama. So, dekat sini pun adalah 4. Ada tak lagi information lain? Ada. Mana? Dia kata PQ sama dengan 5 cm. So, bila PQ sama dengan 5 cm, PQ sini kita dah ada 5 cm. Jadinya sekarang, kalau kita labelkan, sini 90 darjah, betul? Okay, 90 darjah. So, sini adalah sudut yang kita nak. Sini adalah adjacent. Sini adalah hypotenuse, H. Sini adalah O. A, H. Guna apa? Okay, saya tak boleh buat macam-macam sangat kan. Apa pula kata jiran Okay, so sekarang ni AH, kita akan guna cos. Very good, saya nampak ramai yang dah kata cos. Ya betul, cos. So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi cos theta bersamaan A over H. A kita apa? A kita adalah 4. So kat sini saya ganti. A adalah 4. H kita adalah 5. Now, apa nak buat? Kita akan buat cos inverse. So bila kita buat cos inverse,
cos pindah ke sana, korang tekan cos inverse, akan dapat nilai theta. So berapa korang dapat? Cepat, cos inverse 36.87. Bundakan 36.87. Are we done? Yes, this is done. But then, tuan-tuan, ada soalan yang kedua. Soalan sambungan. Soalan yang kedua, dia minta apa? Dia minta panjang PM. By the way, siapa yang dapat 30.8687 betul tu? Okay, soalan yang kedua. Soalan kedua ni kena jaga ni. Dia minta panjang PM. Mana PM? PM adalah daripada sini ke situ. Panjang PM. Okay, so macam mana kita nak buat? Yang panjang ni pula kita kena guna Pythagoras theorem. So dekat sini opposite tak ada, adjacent ada, hypotenuse ada. Inilah dia square root bracket square plus bracket square. Square root bracket square plus bracket square. So sekarang kita nak plus ke kita nak minus? Yang ni kali ni kita kena minus. Kenapa? Sebab yang hypotenuse kita dah ada. So yang hypotenuse tolakkan yang adjacent, dapat opposite. Okay, so dekat sini adalah 5. Sini adalah 4. So yang ni, kalau setakat 5 dengan 4 ni, saya yakin ramai orang dah hafal. So kalau dekat sini 5, dekat sini 4, sini berapa? Sini berapa tuan-tuan? Kita akan dapat 3. So untuk yang trigo, 3, 4, 5, tolong hafal jangan ada yang tak hafal So dekat sini kita dah ada, dia adalah 3. Okay, so 3 ni, jawapan dia ke? Tak, 3 sini je. So kita nak apa? Kita nak PM. Cari. Oh, dekat sana dah ada lah 7. So dekat sini adalah 7. So panjang PM adalah 3 tambah 7. So jawapan dia adalah 10 cm. Are we done? Yes. So benda penting yang korang kena ingat adalah kalau dia main dengan panjang dan sudut, sahkah tak? Kalau dia main dengan panjang je, dia akan jadi Pythagoras theorem. Dan itulah dia cerita pasal segitiga bersudut tegak, right angle triangle. So I think that's all. Saya serahkan kembali kepada Fatih. Fatih munculkan diri. Saya lihat di media sosial suami mula memakai baju kelawar isteri mereka. Agak luar biasa. Ada yang mengayuh basikal dalam rumah. Ada yang mengubah ucapan saya menjadi lagu rap. Saya harap ini bukan sesuatu yang pelik atau buang tabiat kata orang. Ini mungkin sebahagian daripada kreativiti rakyat Malaysia untuk mengurangkan kebosanan di rumah. Okay babe, apa sebab tu jadi by the way, saya sayang sangat dengan kita punya Perdana Menteri sebab dia memahami kita Okay, jadi sebelum tu saya nak bagi tahu awak ini adalah soalan dia. Apa kata ambil gambar yang ni dulu. Okay, silakan. Tolong ambil Ifat, tolong bersuara jap untuk ambil gambar kau dulu. Soalan kau tadi dua tadi, ambil gambar. Okay, aku bersuara sekarang. Okay semua. Okay, boleh saya bersuara. Masing-masing boleh tangkap gambar, boleh screenshot. Ku bersuara saat kau berikan derita. Okay, dah. Satu lagi Ifat. Satu lagi Ifat, sebelah. Kan ada 2 soalan tadi kan? Oh, sorry. Ku tak akan bersuara walau diriku kekurangan. Okay, Ifat. Okay, dah. Ifat, dengar sini baik-baik Ifat. Suara kau, okay, kalau nak ikutkan, tak boleh lawan seorang ni tau. Dengar Ni, semua orang dengar sini. Sebelum awak nak SS, suara Ifat tadi tak boleh lawan suara yang ni. Tengok ni. In a wisa yes. Anna wisa
wisa. Power dia. Okey, jadi macam ni babe. Terima kasih. Okey, jadi saya perlukan awak untuk ambil gambar yang ni. Silakan. Macam biasa. Suara saya double ke? Okey. Oh, double. Meh, kenapa suara aku double, Meh? Aku kena mute dari sini. Sebab kau buka speaker tadi, Fatih. Okay je. Now, okay, dah okey dah. Okay, now, ambil gambar yang ni. Okay, tolong jawab. Dia punya soalan tu based on Sir Ifat punya SS tadi. Kalau dapat ngam, tak dapat, please tell us. Okay. Jadi, kalau awak ada rasa masalah dengan awak punya Trigo, sebenarnya Trigo ni basicnya datang daripada you punya form 3. Jadi, dengar sini baik-baik. Amir, sini Amir. Sini. Tolong follow Sir Amir Makruf. Okay, untuk tengok balik you punya basic. Amir Makruf Nahi Munkar nama dia. Okay, follow Sir Amir Makruf untuk awak punya basic form 3 dan ke bawah. Faham? Okay, that's good. Untuk kita punya Zoom, kejap lagi saya akan buat satu video untuk sampaikan. InsyaAllah sama ada hari ni ataupun esok yang saya akan masukkan. Boleh? Alright. Nanti, sekejap. Dah ambil gambar ke? Nak habis. Ambil gambar lu. Okay, that's good, thank you. Jadi boleh tak sebelum kita habiskan, saya just nak recallkan balik. Kalau dia kata elevation S from R ataupun dongak S dari R. Soalan, perlu risau ke tak dengan awak punya dongak ataupun you punya elevation? No need, tak perlu risau. Awak hanya perlu tengok apa? Dari R. Dari mana? Dari R garis. Okay, dari mana? Dari R garis. Maksudnya awak akan dapat dari R. Ini dari R digariskan. Okay, jadi dari R nak pandang siapa S, inilah S, so ini tarik. Tolong tahu sudut kita adalah 32. So 32 dekat ke dekat So yang tu saya sampai situ saya biarkan untuk awak fikir sendiri, boleh? Okay, teruskan usaha. Salah tak apa, itu namanya belajar. It's okay, no problem. Kalau rasa tak sure, tolong tengok balik Sir Amir Makruf punya Instagram, follow untuk benda-benda basic. Okay, I think that's all. Silakan. Nanti lagi mau tak mau dirinya udara. Okay, that's all. Have a nice weekend. Love you all. Take care. Bye. Mwah. Keep fighting. Love you all. Okay, thank you. Bye. Bye all. Bye. Bye. Bye.